Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, semoga diiring restu ilahi. Saya Diana Uyo, hari ini saya akan membincangkan tentang kod subjek GWCP 1042 penulisan akademik, iaitu menganalisis keutuhan wacana, sumber rujukan, kejelasan dalam penulisan. Pertama-tama sekali, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami, iaitu Dr. Daud yang telah bertungkus lumus dalam membantu kami menyiapkan tugasan ini. Sebelum saya membentangkan tugasan ini, saya ingin memperkenalkan dua orang ahli kumpulan saya, iaitu Angie Ailini dan Siti Nur Atira. Tajuk jurnal yang akan kami bincangkan ialah cabaran yang dihadapi pendidikan seni visual dengan kemunculan teknologi maklumat dan komunikasi ICT di Malaysia. Sebelum saya mengulas tentang tajuk jurnal yang telah kami pilih ini, saya ingin menceritakan serba sedikit tentang apa itu keutuhan wacana dalam penulisan akademik. Apa itu wacana? Wacana ialah suatu teks atau bahan bacaan yang bermakna bagi pembaca. Dalam bahasa yang mudah difahami, wacana boleh didefinisikan sebagai unit bahasa yang melebihi had ayat yang terdiri daripada ayat, sejumlah ayat, cerayat, bab buku dan sebagainya yang menunjukkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. Keutuhan wacana dapat dikesan melalui wujudnya susunan yang berturutan atau teratur dalam sesuatu wacana. Keutuhan wacana terbahagi kepada 4, iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal, dan keutuhan fonologi. Keutuhan semantik ialah jalinan makna satu ayat dengan ayat yang lain atau satu perenggan dengan perenggan yang lain. Hubungan semantik di antara bahagian wacana, hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan tujuan, hubungan alasan dan kesan, hubungan syarat dan hasil, serta semantik dari segi konteks latar wacana. Yang pertama, hubungan sebab dan akibat. Berikut merupakan contoh yang dapat saya kenal pasti di dalam jurnal yang kami telah pilih. Abdullah Rahim turut menyatakan bahawa globalisasi yang meluaskan konsep dunia tanpa sempadan memberikan cabaran terhadap guru bagaimana perancangan, pengajaran dan pembelajaran serta dunia pendidikan boleh dimajukan dari perspektif global yang melibatkan penyesuaian kurikulum, penjadualan belajar, penerokaan maklumat melalui ICT, pengawalan dan penyediaan, serta peranan efektif guru dalam memajukan dunia pendidikan. Yang kedua ialah hubungan sebab dan tujuan. Berikut merupakan contoh yang dapat saya kenal pasti di dalam jurnal yang telah kami pilih. Disiplin ilmu ini bertujuan melahirkan warga negara yang berbudaya, khususnya individu yang kreatif, berpengetahuan dalam bidang seni, mempunyai kemahiran mencipta dan peka terhadap ciri-ciri estetik. Yang ketiga ialah hubungan alasan dan kesan. Contohnya, ini dijelaskan oleh Ahmad Suhaimi 2007 berkenaan dengan kepentingan figura bagi menerangkan pendekatan meneruskan paparan imej manusia untuk menunjukkan kaedah yang betul bagi mengambil wuduk dan mengerjakan solat bagi penganut beragama
Islam. Yang keempat ialah hubungan syarat dan hasil. Contohnya, pengetahuan dan bahan bagi mendedahkan pelajar secara teori dan praktikal tidak akan berjaya jika hanya meletakkan kaedah pengajaran dan pembelajaran ICT sekadar melepaskan batu di tangga sahaja. Baiklah, kita beralih kepada keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal merupakan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Antara contohnya ialah keutuhan leksikal adalah pengulangan, antonim, hiponim, kolokasi, sinonim, pengulangan unsur, dan penutup yang digunakan. Pengulangan kata yang sama. Berikut merupakan salah satu contoh yang dapat saya kaji di dalam jurnal yang telah kami pilih. Kata yang berulang di sini ialah kanak-kanak. Melalui seni, golongan kanak-kanak dapat dibantu bagi mengenal dan memahami simbol serta melihat objektif secara jelas berkenaan dengan perkaitan antara mereka dan dunia persekitaran yang didiami, terutama bagi kanak-kanak yang masih belum boleh menulis dan membaca. Seterusnya ialah antonim. Antonim ialah perhubungan di antara kata-kata yang menunjukkan unsur keberlawanan makna atau pertentangan makna. Di sini terdapat perkataan antonim yang telah saya dapat kaji, iaitu tidak bijak dan cerdas. Baiklah, seterusnya ialah hiponim. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, hiponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. Misalnya, kambing, lembu dan rusa adalah hiponim daripada binatang. Contoh dari jurnal yang kami pilih ini, terdapat contoh iaitu negara. Seterusnya, keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal terbahagi kepada 4, iaitu penanda rujukan, penanda penggantian, elipsis, penanda penghubung. Baiklah, yang pertama ialah penanda rujukan. Penanda rujukan merupakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tunjuk. Penggunaan penanda rujukan yang mempunyai ciri keutuhan gramatikal adalah penggunaan kata ganti nama orang seperti saya, dia, kamu, mereka, dan kata ganti nama diri tunjuk seperti ini dan itu. Sebagai contoh yang dapat saya kenal pasti daripada jurnal ialah namun melalui tulisan ini, penulis melihat betapa pelajar-pelajar pada era kini terdedah dengan ledakan teknologi yang berlaku di sekeliling mereka. Mereka merupakan kata penanda rujukan. Baiklah, seterusnya penanda penggantian. Penanda penggantian merupakan proses menggantikan perkataan atau frasa, terdiri daripada penanda penggantian nominal, verbal, dan klausa. Penggantian nominal penggantian terhadap kata nama atau frasa nama. Penggantian verbal penggantian terhadap frasa kerja. Penggantian klausa melibatkan penggantian sebahagian ayat. Sebagai contohnya ialah merujuk Toffler 1971 dalam bukunya. Bukunya ini merujuk kepada Toffler. Buku kepada Toffler yang berjudul Future Shock telah membayangkan bahawa pada 20 hingga 30 tahun
akan datang, ledakan teknologi bakal mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Seterusnya ialah Elipsis merupakan unsur penyelapan atau pengguguran perkataan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya. Elipsis juga merupakan pengguguran perkataan yang telah diketahui oleh pembaca. Sebagai contohnya, gabungan tersebut ialah idea yang kreatif, aplikasi secara praktikal dan penerimaannya terhadap masyarakat. Gabungan tersebut merujuk kepada 3 tahap yang penting. Keutuhan gramatikal yang terakhir ialah penanda penghubung. Penanda penghubung berfungsi menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan ayat dengan ayat. Penanda penghubung digunakan untuk menyatakan pelbagai jenis hubungan seperti pengembangan idea, kerana, tentangan, walau bagaimanapun, dan tempoh pertama. Sebagai contoh yang telah saya nyatakan di sana, justru merupakan penanda penghubung dalam golongan pengembangan idea. Baiklah, seterusnya ialah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Dalam wacana tulisan, tanda baca seperti nokta, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya merupakan alat yang memperjelaskan persembahan wacana. Dapat dilihat dari segi hentian suara, nada suara, dan intonasi suara. Hentian suara. Hentian suara berfungsi sebagai perbandingan antara dua maksud yang berbeza dalam suatu ayat yang sama. Nada suara pula berperanan dalam membezakan ayat yang dinyatakan mengikut beberapa situasi atau keadaan. Seterusnya ialah intonasi. Intonasi berperanan penting sebagai penanda atau pemisah frasa yang berfungsi untuk membezakan struktur ayat. Seterusnya ialah contoh keutuhan fonologi. Berikut merupakan contoh yang dapat saya kaji di dalam jurnal yang kami telah pilih. Terdapat penggunaan noktah sebagai pengakhiran ayat dan koma untuk membezakan struktur dan maksud ayat. Seterusnya kita akan kemahiran membuat rujukan. Okey. Rujukan boleh difahami sebagai perbuatan memberi kredit kepada atau yang menyebut nama seseorang atau sesuatu bahan di akhir sebuah penulisan. Menandakan perkara yang telah anda tinjau dan dirujuk dalam teks, dalam kerja penyelidikan dan sebagai satu cara untuk mengakui atau secara tidak langsung membantu mengiktirafkan karya orang lain dan juga membantu para pembaca mencari sumber asli. Menurut Mok Song Sang tahun 2009, mendefinisikan rujukan merangkumi sumber asas, primary source, dan sumber sekunder, secondary source. Sumber asas ialah bahan asli yang mempunyai kesahan, kebolehpercayaan dan kontekstual. Antara sumber asas ialah dokumen rasmi kerajaan, dokumentari arsip, diari, memoir, biografi, laporan inkuiri, penemuan penyelidikan yang merupakan bahan rujukan utama kerana dapat memastikan hasil kajian adalah tepat dan boleh dipercayai. Ini merupakan sistem rujukan American Psychological Association APA terkini, iaitu edisi ke-7. Sistem ini telah membuat pengemaskinian ke atas format sitasi dan rujukan, iaitu citation dan referencing.
dalam edisi ke-7 yang diterbitkan pada Oktober 2019. Dalam konteks penulisan ilmiah, cara menulis sumber rujukan bergantung kepada jenis sumber rujukan yang digunakan. Seperti yang kita tahu, kita membuat penulisan dan memerlukan rujukan. Ini merupakan sistem yang boleh kita guna untuk menulis rujukan secara betul dan tepat. Yes. Seterusnya kita akan membincangkan tentang rujukan dalam teks. Rujukan dalam teks terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah sitasi. Nama-nama penulis atau sumber yang dinyatakan dalam penulisan dan hasil kerja perlu disenaraikan. Dan yang kedua adalah rujukan. Senarai maklumat rujukan untuk nama-nama yang telah dinyatakan dalam petikan atau karya yang muncul di akhir penulisan. Benda ini adalah wajib ya. Dan yang terakhir adalah bilangan rujukan. Bilangan rujukan harus sama dengan bilangan sitasi yang dinyatakan. Contohnya, sekiranya ada 3 jenis sitasi berlainan, maka perlu ada maklumat rujukan untuk 3 sitasi. Ini merupakan contoh untuk membuat rujukan. Daripada ayat tersebut, kita dapat tahu yang penulis telah merujuk kepada penulisan Wan Jamaluddin Imran pada tahun 2000 dan penulis juga telah menyenaraikan sumber rujukan seperti yang kita lihat di bawah. Itu seperti nombor pertama dan nombor kedua, begitu juga dengan tenure tahun 2003. Ini merupakan cara penulisan sitasi dalam teks. Cara penulisan ini terbahagi kepada 2, iaitu permulaan ayat dan pengakhiran ayat. Bagi permulaan ayat, meletakkan tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarang. Seperti contoh yang telah saya senaraikan, iaitu Eflan tahun 1990 telah menjelaskan bahawa olahan seni dan kreativiti tanpa asas ilmu adalah tidak berguna. Pengajaran dan pembelajaran dalam PSW turut tidak dapat dipisahkan dengan pemikiran kreativiti dan nilai-nilai estetika. Berdasarkan berfikiran kritis dan kreatif menurut Torrance 1966 ialah mengaplikasikan pengetahuan seni, kemahiran berfikir dan kemahiran mengaplikasi secara analitik serta kreatif. Itu merupakan contoh dia. Seterusnya adalah pengakhiran ayat. Jika nama pengarang tidak ditulis dalam ayat, maka tuliskan nama dan tahun dalam kurungan di akhir ayat. Pendidikan seni visual merupakan satu disiplin ilmu yang merentas co-curriculum dan boleh disifatkan sebagai asas kepada mata pelajaran lain. Pelajar yang didedahkan dengan pendidikan seni berasa lebih senang dan yakin apabila berdepan dengan tugasan dalam mata pelajaran lain, terutamanya yang melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Kefahaman menerusi visual tentunya lebih mudah berbanding penghafalan fakta menerusi catatan panjangnya. Peta minda yang digrafikkan lebih berkesan untuk menyatakan sesuatu konsep atau penerangan yang suka. Rujuk Tony Buzan 1974, iaitu dia membuat rujukan nama pengarang tersebut di pengakhiran ayat. Ini peraturan menulis rujukan. Peraturan pertama iaitu garisan tidak dibuang. Kebiasaannya, link yang diperoleh dalam talian akan mempunyai garisan dan berwarna biru. Sebagai seorang penulis, sekiranya terdapat garisan yang ada pada link tersebut haruslah dihilangkan. Kemudiannya yang kedua iaitu kesalahan nama negeri tidak perlu dinyatakan. Seperti yang kita lihat dalam rujukan ini, nama negeri atau nama tempat yang telah disenaraikan tersebut perlulah diabaikan, perlulah dibiar. Peraturan yang ketiga iaitu
Huruf besar di setiap perkataan dalam tajuk adalah salah. Huruf besar hanya perlu berada pada perkataan pertama tajuk, iaitu di setiap perkataan tajuk ini, huruf-huruf yang telah saya highlightkan perlulah ditulis dalam huruf kecil. Begitu juga dengan di bawah, contoh di bawah. Okey, ini merupakan contoh penulisan artikel jurnal yang menggunakan format APA seperti yang telah saya sebut pada awal tadi, iaitu edisi ke-7 yang betul dan tepat. Nama penulis artikel perlu diletak pada bahagian hadapan. Kemudian tahun yang itu dalam kurungan. Seterusnya tajuk artikel. Tajuk artikel juga perlu ditulis dalam huruf kecil kecuali perkataan yang terawal iaitu annual. Manakala review dan psikologi perlu ditulis dalam perkataan huruf kecil. Itu seterusnya nama jurnal dan volume perlu dicondongkan. Okay. Ini merupakan kepentingan rujukan dan bibliografi. Senarai rujukan yang dibina akan memberi ruang kepada penyelidik yang berminat untuk membuat pembacaan dan penyelidikan lanjutan. Senarai ini juga adalah untuk memberi penghargaan kepada penulis-penulis lain yang menyumbangkan teori, pendapat dan sebagainya. Rujukan dan bibliografi ini menampakkan senarai sumber yang digunakan adalah berkaitan dengan topik penyelidikan. Senarai ini dapat membuktikan kesahihan sesuatu penyelidikan. Kemudian, rujukan dan bibliografi adalah alat untuk merekod maklumat yang digunakan dan boleh membantu sekiranya maklumat tambahan diperlukan atau hilang. Kemudian, penulisan yang dihasilkan oleh penulis lebih berintegriti dan dipercayai. Ini kerana mereka mempunyai rujukan yang boleh kita rujuk dan bagi mengelakkan sebarang plagiat. Dan yang terakhir, mengelakkan daripada plagiat, pemalsuan dan fabrikasi penulisan yang dihasilkan. Dan penulisan menampakkan kepakaran dan kebolehan penulis. Okey, rumusan dia. Penulisan rujukan yang tepat dan betul merupakan satu aspek yang perlu diberi perhatian oleh penulis dalam penghasilan penulisan ilmiah yang berkualiti. Penulisan rujukan menggunakan format APA merupakan satu format yang sering digunakan dalam penulisan di beberapa institusi pendidikan tinggi sama ada di dalam atau luar negara. Walaupun terdapat pelbagai format rujukan, biasanya akan mengikut organisasi dan ketetapan yang ditetapkan dalam format penulisan bagi sesuatu penerbitan. Oleh itu, pelajar seharusnya dapat memahami, mengetahui dan membezakan cara dan bentuk rujukan yang ditulis berdasarkan sumber yang diperoleh. Penulisan rujukan haruslah konsisten dan seragam agar nampak kemas dan tersusun. Pelajar harus peka dan dapat membezakan bentuk penulisan yang berbeza-beza bagi setiap sumber yang diperoleh. Rujukan yang ditulis perlulah lengkap dan memastikan sumber yang diperoleh adalah betul dan boleh dipercayai agar tidak menimbulkan isu seperti plagiat atau penghasilan penulisan yang lebih berintegriti dan kewibawaan penulis dalam penghasilan produk yang berkualiti. Selanjutnya, saya akan teruskan untuk memberi penerangan berkaitan kejelasan dalam penulisan. Konsep kejelasan dalam penulisan. Aziz Saleh 2007 menyatakan kejelasan sebagai isi kandungan yang jelas, tepat, tidak kabur dan senang orang memahami. Setiap pandangan dan hujah yang dikemukakan lazimnya disokong dengan bukti yang kukuh. Tujuannya adalah untuk menjadikan hujah dan fakta lebih jelas dan difahami oleh pembaca. Selain itu, kejelasan wujud melalui penilaian keseluruhan organisasi penulisan.
Kejelasan dapat dilihat daripada penggunaan bahasa yang komunikatif, strategik dan berstruktur dalam pengolahan keseluruhan penulisan. Berikut merupakan kriteria-kriteria kejelasan dalam penulisan. Kriteria yang pertama ialah penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Yang kedua ialah penulisan secara objektif. Yang ketiga, penulisan ayat yang jelas. Yang keempat, perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesif. Dan yang terakhir, langkah-langkah dalam penulisan yang teratur. Bagi kriteria yang pertama iaitu penggunaan bahasa komunikatif yang formal dapat dijelaskan sebagai istilah dan bahasa komunikasi yang mudah difahami, maksudnya oleh pembaca atau penerima maklumat. Komunikatif mempunyai ciri yang dapat dikembangkan dengan menciptakan suasana pergaulan yang harmoni, situasi yang suportif dan suasana yang menarik pembaca untuk terus berkomunikasi. Dalam konteks penulisan, komunikatif lebih spesifik kepada isi dan fakta, mudah difahami dan berupaya menyampaikan maksud kepada pembaca. Berikut merupakan contoh yang dipetik berdasarkan jurnal yang kami kaji. Di sini, penulis berupaya untuk menyampaikan maksud kepada pembaca. Berdasarkan teks, pembaca dapat memahami bahawa dengan penggunaan teknologi dapat membantu pengajaran dan pembelajaran iaitu secara e-pembelajaran. Kriteria yang seterusnya ialah penulisan secara objektif. Penulisan secara objektif bertujuan untuk menyampaikan kebenaran ilmu secara objektif. Penggunaan perkataan yang natural dan tidak mengandungi elemen yang berkaitan emosi atau bersifat ambiguity. Penulisan secara objektif menekankan perkara-perkara yang serius, konkret dan mantap. Fakta-fakta yang disampaikan disokong dengan bukti yang kukuh. Penulisan secara subjektif pula bermaksud menyampaikan maklumat yang berasaskan persepsi dan andaian seseorang. Ini merupakan contoh penulisan secara objektif, iaitu berdasarkan teks, kita dapat lihat penulis menguatkan penyataan tentang Malaysia menjadi negara yang berdaya maju dengan menyatakan bukti terdapatnya pertubuhan Malaysia Super Corridor iaitu MSC. Selanjutnya ialah penulisan ayat yang jelas. Penulisan ayat yang jelas terbahagi kepada dua, iaitu ayat topik dan ayat isi. Ayat topik merupakan pernyataan yang lebih umum daripada pernyataan yang lain. Ayat topik diletakkan pada posisi tertentu mengikut keperluan dan kesesuaian dengan jenis penulisan. Manakala, bagi ayat isi pula ialah berfungsi sebagai menyokong dan mengukuhkan ayat topik. Bukti boleh digarap menggunakan akronim dan kata singkatan untuk membantu penulisan ayat jelas. Ini merupakan contoh bagi ayat topik. Berdasarkan teks, kita dapat lihat bahawa penulis memulakan perenggan ayat dengan menceritakan sejarah peradaban manusia yang berkait dengan seni sehingga penghasilan seni pada zaman moden. Ayat yang seterusnya masih berkait dengan ayat topik iaitu berkenaan dengan evolusi seni dalam kehidupan manusia. Manakala ini merupakan contoh bagi ayat isi. Berdasarkan kedua-dua teks, penulis menulis nama penuh kali pertama dan menulis singkatan bagi ayat yang berikutnya. Bagi teks yang pertama, kita dapat lihat penggunaan nama penuh bagi kali pertama iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam kurungan ICT. Kemudian bagi ayat seterusnya, penulis ingin menulis semula perkataan tersebut tetapi menggunakan singkatan iaitu ICT. Dan bagi perenggan yang seterusnya, kita dapat lihat penulis menulis Pendidikan Seni Visual dalam kurungan PSV, dan bagi ayat seterusnya penulis hanya meletakkan perkataan PSV iaitu singkatan bagi Pendidikan Seni Visual. Kriteria yang kelima ialah perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesif. Dalam sebuah penulisan yang koheren, idea-idea yang disampaikan perlu dihuraikan dengan jelas dan dalam turutan logik. Karangan yang lengkap terdiri daripada 3 komponen utama iaitu pendahuluan, badan karangan dan penutup.
Koheren dalam penulisan dapat dilihat melalui kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Dalam penulisan koheren, idea-idea dihuraikan dengan jelas dan dalam turutan logik serta disokong oleh bukti dan contoh. Ini merupakan contoh koheren dalam penulisan akademik. Seperti mana yang kita dapat lihat pada permulaan perlenggan, penulis menyatakan isi utama iaitu berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dan pendidikan. Kemudian penulis menyatakan peranan dan kepentingan. Selanjutnya penulis menghuraikan peranan dan kepentingannya dan diikuti dengan contoh. Kohesi dalam penulisan akademik. Kohesif merupakan hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Penulisan kohesif dapat dilihat melalui ciri berikut, iaitu berbagai-bagai struktur ayat, menggunakan tanda baca yang betul, perlenggan dibina dengan baik, penggunaan kata hubung yang tepat, dan peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian lain adalah tepat. Ini merupakan contoh kohesi dalam penulisan akademik. Berdasarkan teks di atas, penulis menggunakan penanda wacana, seterusnya dan selain itu untuk memudahkan pembaca memahaminya. Penulis juga menulis ayat yang seterusnya berpautan dengan isi utama iaitu berkait dengan kepentingan pendidikan seni. Berdasarkan teks juga kita dapat lihat penulis menggunakan tanda baca dengan betul. Dan bagi kriteria yang terakhir ialah langkah-langkah dalam penulisan yang teratur. Langkah-langkah dalam penulisan penting untuk memastikan kejelasan dalam penulisan. Antara langkah untuk menghasilkan penulisan yang teratur ialah pemilihan masalah dan topik penulisan, mengumpul maklumat atau data untuk penulisan. Penulis perlu menyusun atau mengorganisasikan data untuk menghasilkan satu penulisan yang baik. Penulis perlu meneliti semula hasil penulisan dengan membuat penambahbaikan dan penulis perlu menyemak semula hasil penulisan untuk memastikan tiada kesalahan tata bahasa dan kesalahan teknikal. Aplikasi kejelasan dalam penulisan akademik. Penulisan jurnal ini ditulis secara teratur kerana terdapat pengenalan, isi kandungan dan kesimpulan. Bagi pengenalan, penulis menulis berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Penulis menerangkan pengenalan berdasarkan tajuk iaitu cabaran yang dihadapi pendidikan seni visual dengan kemunculan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Pengenalan ditulis untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang penulisan. Seterusnya ialah isi kandungan. Di sini, isi kandungan yang ditulis oleh penulis ialah menunjukkan idea utama, huraian isu, sokongan dan contoh yang berkaitan. Setiap isi yang diutarakan masih berfokuskan kepada tajuk topik. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil dapatan daripada topik yang dibincangkan. Kesimpulan juga dapat dirumuskan daripada isi-isi perbincangan dalam penulisan. Berdasarkan jurnal, kesimpulan dapat dibuat berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dapat menarik minat pelajar dan perlu diteruskan tanpa menindakkan kaedah pembelajaran yang sedia ada. Dan yang terakhir sekali adalah kesimpulan, iaitu berkenaan dengan hasil analisis berdasarkan jurnal yang kami kaji. Jurnal yang bertajuk Cabaran yang dihadapi pendidikan seni visual dengan kemunculan teknologi maklumat dan komunikasi ICT di Malaysia yang ditulis oleh Syahrul Nizam Ramli, Syed Alwi Syed Abu Bakar dan Sabzali Musahan ini menggunakan penanda wacana yang amat bagus dan dapat menjelaskan semua isi yang terdapat dalam penulisan dengan teliti. Berdasarkan jurnal ini, rujukannya mudah difahami oleh pembaca. Selain itu, hanya terdapat beberapa kesalahan yang minimum dan masih boleh diterima di bahagian rujukan jurnal ini. Selanjutnya, kejelasan dalam penulisan yang baik. Berdasarkan dapatan kajian, penggunaan penanda wacana kurang
oleh penulis, namun kesinambungan ayat ke ayat masih dapat difahami. Terdapat juga kesalahan ejaan, namun masih terkawal kerana kesalahannya minimal.